perkenalkanlah saya punya Facebook Live ni, memperkenalkan diri saya. Tapi saya rasa ramai friends dekat Facebook, ramai pelajar-pelajar saya, ramai ibu bapa jenis kurnia dah kenal saya. Tapi tak apalah, saya kenalkan diri saya. Nama saya Hasnah binti Turan. Saya ni asasnya adalah seorang guru, kemudian menjadi teacher trainer, pengajar guru di Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, dan sejak 2014 saya memegang jawatan pengarah Pusat Jinis Kurnia. Jinis Kurnia ini adalah sebuah pusat untuk kanak-kanak yang mengalami autism, dan mulai 2020 ni kita mula buka kelas untuk anak-anak yang ada cerebral palsy, anak-anak yang ada kurang upaya penglihatan, anak yang kurang penglihatan, cerebral palsy, Down syndrome pun ada juga. Okay? Dan ada juga yang autism dan kurang upaya penglihatan. So itu tentang tempat kerja saya. Dan di Jinis Kurnia sekarang kita ada 400 anak-anak kurang upaya yang datang kat kita, dan di Sentul kita ada dalam 355, dan kita baru je buka cawangan yang baru di Putrajaya, ada 45 orang kot, insyaAllah. Dan saya Waalaikumsalam Cik Mun. Lama tak jumpa Cik Mun. Cik Mun ni student saya, Puan Siti Hafizah, Kota Baru clear. Thank you Puan Ruslina. Cikgu Haliza, Kota Tinggi clear. Cikgu Haliza, nanti kita bincang ya, sama ada nak buat FB Live untuk cikgu hari Ahad atau hari Selasa. Yang mana cikgu-cikgu prefer ya. Right. Dari segi personal pula, saya berumur 52 tahun, dah tua, dan saya ada 3 orang anak. Yang sulung Muhammad Ryan, 26 tahun, dia ada autism teruk. Kemudian Hanin Mariam, 20, dia neurotypical, sekarang belajar dekat College UIA. Dan yang bongsu Abdullah Riyad, 14 tahun, dia pun ada autism, tapi dia belajar, lambai dekat saya sebut nama dia. Dia belajar di Sekolah Aliran Perdana, sekolah swasta, Sekolah Admi Ampang. Dan dalam tempoh PKP ni, Assalamualaikum Puan Wadidia. Dalam tempoh PKP ni agak stres lah juga, sebab Muhammad dia autism yang severe, dan memang salah satu cara untuk bagi dia bertenang, Muhammad, adalah dengan exercise. Di sekolah dia, Muhammad bersekolah di Arisma, iaitu Akademi Remaja Islam Malaysia. Di Arisma dia tiap-tiap hari berkebun, dia orang ada kebun kecil berkebun, dia exercise, dia orang buat solat duha, dia orang buat solat zuhur, solat asar, dan banyak pergerakan lah. Dan saya dapati bila dia duduk di Arisma, Muhammad banyak improve dari segi negative behavior dia. Dan inilah dah 40 berapa hari ni duduk di rumah ni, saya syukur sangat-sangat. Tidak adalah episod-episod yang teruk. Ketiga-tiga anak saya, yang mana yang neurotypical ke, yang mana yang autism pun ada meletup. Saya pun ada meletup. Kan kita semua ni manusia kan, tapi tak adalah yang teruk-teruk. Jadi Waalaikumsalam Puan Zairin. Jadi adalah ibu bapa yang minta saya, kata, Dr. Hasnah, saya stres sangat-sangat. Ada seorang mak tu, dia kata, saya ada 3 orang anak, satu tu kembar sepasang, 2 orang, dan seorang lagi neurotypical. Yang sepasang kembar tu ada autism, dan saya kena work from home. Macam mana saya nak buat, doktor? Saya stres sangat. Ada seorang ibu hantar mesej kat saya, anak saya anxiety, saya tak tahu anxiety itu macam mana nak buat. Ada seorang ibu tu kata, baguslah doktor, tolong buat sembang santai ni, sebab anak saya dah mula ketuk-ketuk kepala kat dinding, dan dah mula pukul-pukul kepala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya kepada Allah lah kita boleh meminta tolong, ya Allah. Sebab sekarang ni, walaupun Muhammad teruk, dia 26 tahun, tapi kan selepas
bapa dia dan saya bekerja keras melatih dia. We started with early intervention. We did lots of home therapy for him sebab tak mampu kan. Alhamdulillah pada usia 26 ni kan, dia dah banyak bertenang. Jadi walaupun saya kata saya ada 2 anak autism, Abdullah tak banyak masalah sebab Abdullah adalah isu dia nak mengamuk-ngamuk tu, tapi dia tolong sapu lantai, tolong sidai kain, tolong angkat kain, tolong basuh pinggan, tolong simpan pinggan, tolong lap meja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muhammad pula sebab masa kecil tu kita dah work very hard, sekarang umur 26 dia banyak tenang. So jadi 43-44 hari ni kita PKP, dia mengamuk hanya 2-3 kali, dan mengamuk tak lama pun, mengamuk 2-3 seminit dulu, tak sampai 3 minit, seminit dulu. Okey, syukur Alhamdulillah. Tapi saya di sini cuba nak memikirkan ibu bapa yang anak autism yang masih lagi kecil, yang 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni, saya rasa kan sampai 8 tahun tu, itu 3 hingga 8 tu, itu saya rasa waktu kemuncak. Kita banyak cakap tentang lekuk COVID kan, lekuk COVID macam mana nak landaikan lekuk COVID ni, macam mana nak turunkan dia. Anak-anak kita yang ada autism ni pun ada keluk dia. Pengalaman saya ada 2 anak autism yang paling mencabarnya adalah pada usia 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan pada masa 3, 4, 5, 6, 7, 8 tu, kalau kita buat intervention at home, we work hard, selepas 8 tahun tu kita akan tengok dia punya keluk tu landai, dan makin pelan-pelan hidup kita pun lebih selesa. Itu saya berkongsi saya punya pengalaman lah. Dan apabila ibu bapa kata, Dr. Hasna buatlah talk mengenai stres, saya fikir adakah saya orang yang perfect untuk cakap tentang stres tu, sebab saya sendiri pun ada stres, anak-anak pun bukanlah 100% malaikat, tapi saya rasa kalau kita sembang-sembang santai boleh. Dan insya-Allah minggu depan atau minggu berikutnya saya akan menjemput sahabat baik saya, Dr. Kartini Ilyas. Dia orang yang perfect untuk cakap. Dia orang yang sangat tepat untuk cakap mengenai stres sebab dia clinical psychologist. Dia ahli psikologi klinikal dan fokus dia memang kepada keluarga yang ada anak autism. Nanti bila, sebab Dr. Kartini ni dia juga pensyarah di UiTM Puncak Alam, dan UiTM Puncak Alam sekarang ni sewaktu tempoh PKP, pensyarah-pensyarah kena buat kursus online, jadi dia sibuk dengan kursus online dia tu. Tapi dia dah janji dengan saya, dia setuju kalau tak minggu depan, minggu sekali lagi kita akan cari masa. Dan beberapa hari sebelum Dr. Kartini buat Facebook Live tu, Dr. Sazlina akan buat poster, dan kita akan maklumkan kepada ibu bapa. Itu adalah orang yang tepat. Assalamualaikum Puan Emilia, ni parent dekat jenis punya ke mana ni kan? Right. Jadi walaupun saya bukanlah the perfect person, jom kita bercakap sikit ya tentang tentang stres ni. Okey, apa poin-poin yang kita nak cakap? Saya rasa nombor 1, saya nak cakap tentang parent. Walaupun parent kata, doktor, saya stres sebab anak saya. Sebelum kita bercakap tentang anak, kita kena bercakap tentang diri kita. Sebab kalau kita stres dengan anak kita, kita kena melihat kepada hubungan dua hala. Sebab kita sebagai ibu ataupun bapa, kita ada impact ke atas anak kita, dan anak kita pun ada impact ke atas kita. Dia dua hala. Jadi kalau kita kata kita stres dengan anak, kita tak boleh tengok anak saja, kita kena tengok diri kita. Dan to a certain extent, kalau kita belajar tentang teori ecological Bronfenbrenner ini untuk student-student saya kan, Waalaikumsalam Puan Azimah, jadinya orang di sekeliling pun ada impact. Contohnya suami, anak yang lain. Sebab kita berkurung dalam satu tempat yang sempit, we all have impact on each other. Tapi hari ni saya nak ajak ibu bapa, satu, understand yourself, and then kita akan cuba understand your child, and then kita akan
fikirkan apa dia langkah-langkah untuk diri kita dan juga apakah langkah untuk anak kita. Dan selepas itu saya akan berkongsi beberapa resources, beberapa sumber-sumber yang berapa sumber-sumber yang boleh membantu. Sebab saya rasa saya nak bercakap 45 minit saja. Saya ni bab cakap, saya kena ingatkan diri saya untuk berhenti sebab suka sangat bercakap kan. Jadi insyaAllah saya akan berkongsi 45 minit dan selepas 45 minit tu saya akan tengok ada tak soalan-soalan yang timbul, kita akan jawab. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selepas itu kita boleh bincang. Adakah tuan-tuan dan puan-puan rasa nak buat sesi ni seminggu sekali ke? Dr. Hasna cakap tentang modifikasi tingkah laku. Minggu depan boleh tak cakap tentang modifikasi tingkah laku 45 minit? Itu saya boleh buat kalau ada permintaannya. Right, okay. Jadi kita mulakan dengan bahagian pertama iaitu understand yourself. Ibu bapa kena understand diri sendiri dulu. Okay. Dan apabila kita kata kita stres, buat masa ini saya rasa dia cabangnya dua. Satu, kita stres sebab PKP ni kan. Nak keluar pergi beli beras, nak keluar pergi beli apa pun susah. Stres. Pergi ke Giant tu, ya Allah ya Tuhanku, dia punya line beratur tu macam ular kena palu panjangnya. Dan itu pun dah stres kita. Entahlah saya, bila saya tengok roadblock pun saya stres. Kan? Jadi satu stres timbul daripada PKP ni kan. Dengan anak-anak kita yang autismnya hyper, di situlah melompat, di situlah nak suruh belajar. Yang anak yang tak autism tu ada cikgu bagi homework, laptop ada satu, itulah laptop kita nak work from home, itulah laptop apa nama ni, anak nak homework. Macam contohnya beberapa hari sudah cikgu anak saya kata, oh doktor boleh tak hari Khamis ni pukul 10 saya nak buat baca Quran dengan Abdullah 30 minit je. Dah janji dah dengan dia, 3-4 hari dah janji dah. Tu betul-betul pukul 10 tu, alamak, ada WhatsApp daripada Big Boss. Dan saya buka WhatsApp dekat laptop. Dia duk tanya, dia minta input sebab Big Boss tengah mesyuarat, dia tengah minta input. Lepas tu saya duk tengah jawab ni sebab dia dalam mesyuarat, tentu dia nak input. Sekarang kelang kabut nak jawab, masa tu pula cikgu tanya, doktor dah ready dah ke? Kelang kabut. Nasib baiklah anak saya yang nombor 2 Hanin ada dia punya tablet. Buka lah WhatsApp dekat tablet dia. Benda-benda macam tu kan. So, stres disebabkan PKP tu satu. Lepas tu satu lagi adalah stres yang sedia ada. Stres sedia ada Nixian, saya lihat ada ibu tunggal, ada anak 3-4 orang, suami tak bagi rezeki, lepas tu anak daripada 3-4 orang tu ada anak yang ada autism, yang seorang lagi pula ada ADHD, dan ibu tunggal ni kena work from home. Ada ibu yang kontak saya kata dia dan suami dia ada domestic violence dekat rumah. Dan dia stres. Dia kata dia nampak suami dia makin stres, dia pun tengok suami dia, bilalah agaknya suami dia nak meletup, nak cari kayu apa, nak pukul dia dan dia nak lari mana. Banyak stres. Maksudnya before PKP tu pun kita ada stres kita. Macam kalau tanya Dr. Hasna apa stres Dr. Hasna? Stres saya adalah banyak kerja-kerja yang bertimbul-timbul yang tak siap. Konon-kononnya PKP ni okeylah, duduk di rumah saja, tak payah pergi office, tentulah boleh siapkan kerja. Oh, yang sebenarnya lagi terbalik, lagi duduk di rumah lagi susah nak buat kerja sebab tak boleh nak fokus. Muhammad dia ada verbal stimming. Dia kalau dia stres, Muhammad dia akan kadang-kadang dia tu kan punyalah kuat, punyalah lama, sejam tak berhenti-henti, sampai kita rasakan ada enjin motorbot dalam kepala. ada enjin motorbot dalam kepala. Ni bos nak cakap tentang data apa ke, bos nak cakap tentang polisi apa, Akta 308 ke, yang motorbot tu jalan tak boleh nak fikir. Itu dan kita nak marah dia pun tak boleh sebab dia verbal stimming tu adalah sebab dia pun stres. Kemudian
Muhammad dia tak puasa. Jadi rumah kami pula kecil, rumah kami ni apartment. Saya buat kerja ni saya ni dekat meja makan. Dan alhamdulillah lah ada Hanin nanti lunch nanti Hanin akan goreng ayam ke nasi memang dah ada, buat salad bagi dia makan. Tapi tuk bos nak call ke apa Muhammad sebelah dengan saya, dan Muhammad bila dia duduk sebelah saya, bila habis dia punya lauk ke ayam ke dia pandang kat saya nak fokus nak bincang dengan bos pun dah tak boleh kan. Itulah dia. So kan, itu dia, kita ada isu yang timbul disebabkan PKP, kita ada isu yang dah sedia ada. Yang ada masalah dengan suami tu, Masya Allah, yang dah sedia ada masalah kewangan, memang dah banyak hutang, tiba-tiba PKP, tak ada kerja, tak ada gaji. Allahu Akbar. Saya banyak membaca, ada yang kontak saya dan saya bagi tahu kepada anak-anak saya, bila kita buka puasa tu, kita ada makanan. Kawan-kawan hantar kan, oh hari ni masak sup tulang ke, hari ni masak chicken chop ke. Kita ada makanan yang simple-simple pun, syukur Alhamdulillah. Time PKP ni ramai orang yang tak ada makanan. Okay, so parents, mengenai understanding yourself tu kan, boleh tak berhenti sekejap? Kalau kata rumah tu madhouse, go inside your room, 15 minutes ke, 15 minutes duduk. Dan kalau kata kita berfikir, macam I'm a very visual person, kalau saya fikir benda-benda duduk dalam kepala saya, lagi saya tak boleh. Saya kena ambil kertas dan saya kena tulis. Right, what is it that you're worried about? Macam saya ada rumah di Bangi, tapi nak ulang-alik Bangi ke Sentul jauh-jauh, saya menyewa di Sentul. Rumah di Sentul disewa. Rumah di Bangi tu rumah sendiri tapi sewakan. Orang yang menyewa rumah dekat Bangi tu, dia jenis kerja gaji harian. Dan dia dah cakap, saya tak pastilah bulan depan saya boleh bayar sewa rumah ke tidak. Itu dah stres kan. So kita identify stres kita. Stres yang nampak nyata. Kadang-kadang stres tu nampak nyata. Kadang-kadang tu stres tak nampak nyata. Kadang-kadang cuba fikirkan macam iceberg. Iceberg tu yang sebenarnya dekat atas laut tu nampak sikit je, tapi dekat bawah tu yang sebenarnya lagi bongkah, dia lagi besar. Jadi problems yang kita nampak tu yang sebenarnya sikit je, bawah tu banyak lagi. Dan sebab saya umur dah 50, agak jadi maksudnya saya ada wisdom lah, yang sebenarnya kadang-kadang kerap-kerap kita tak faham diri kita. Ni saya dah umur 50. Kadang-kadang saya kena duduk fikir, kena ni macam ni. What is your problem? Kadang-kadang. Dan kadang-kadang bila kita tak faham, kita meletup kepada anak kita. Kadang-kadang bila kita tak faham, kita tak ambil langkah-langkah untuk atasi apakah masalah ini. Jadi saya rasa kan dalam setiap hari tu ambillah 15 minit. Mungkin 15 minit sebelum tidur ke, kan. Kalau mak-mak yang ada anak autism hyper, malam-malam tu memang tak habis lagi hyper, pukul 10 tak tidur lagi, 11 tak tidur lagi, 12, 1 tak tidur lagi. Okay, so kalau kata malam tu ada masalah, cari sebelah pagi ke, masa time anak nak tidur, ambil 15 minit, ambil kertas, tulis apa isu dia. Dan dalam isu-isu kita tu bahagikan yang mana boleh settle, yang mana tak boleh settle. Contohnya, suami berkuarantin dalam rumah, tempat kerja dia tidak ada work from home, kita work from home. Saya beri contoh je lah kan, kita work from home dan kita berharap untuk dia membantu, tapi dia tidak membantu. Masih lagi traditional Malay husband yang nak harap semuanya isteri buat. Kan? Mungkin itu akan datang stres kita. Dan kalau kata suami jenis tak tolong langsung, ni kita sibuk dengan anak, dengan sibuk nak basuh ayam, dengan sibuk apa, macam mana kita nak buat, kan? Dia masalah-masalah kita ni kan kita boleh bahagi tau. Contohnya ada yang masalah yang boleh diselesaikan, ada masalah yang tak boleh boleh diselesaikan cepat, ada boleh diselesaikan ambil masa, dan ada yang tak boleh diselesaikan. Dan reaksi kita kepada masalah-masalah ni pun berbeza. Dan
walau apa pun isu-isu kita, sama ada isu sedia ada ataupun isu PKP, ibu bapa semua kena ingat bahawa kita kena jaga diri kita. Sebab kalau kata ibu bapa mental breakdown, ibu bapa anak pucakan TV dan nak meletup, ambil kayu ligan, nak kelepuk jadi kes polis ke apa, dah teruk. So sekarang ni kita nak cari cara macam mana kita nak maintain suasana yang tenang dekat rumah. Nombor satu, kena jaga diri kita. Dan saya bukan ahli psikiatri yang profesional kan, tapi ya Puan Saliati memang itulah saya kata, ada ibu bapa nak suruh saya bercakap tentang stres, macam lah saya tak ada stres, saya pun ada stres. Jadi kita kongsi-kongsi lah apa stres kita kan. Jadi saya nak kongsi apa yang membantu diri saya. Nombor satu yang membantu diri saya adalah rutin harian tu. Dalam orang putihnya kata, you need to find rhythm in your routine. What is your rhythm? Rhythm saya dapati kalau kata menu biasa-biasa, menu makan rebus sahur. Menu makan rebus sahur, bubur salad, bubur tomato, balut dengan roti, makan macam tu je, saya boleh bangun pukul 5. Semalam Abdullah kata, Umi lama kan tak makan nasi goreng, kesian pula kat dia. Kalau kata menu yang macam nak kena goreng-goreng sikit tu, kena bangun pukul 4.45. You kena tahu you punya rhythm lah. Dan kalau boleh bangunlah 10 minit awal supaya kita boleh buat solat tahajud. Saya kadang-kadang bangun 4.45 pun dah panas sekali apa semua pun tak sempat nak solat tahajud. Nasib baik Hanin ada, sementara dah nasi goreng sementara dia nak hidang tu, saya lari sekejap buat tahajud 2 rakaat. Jadi kita kena ada kita punya rhythm. Dan saya dapati buat Mumtazah dah list out dah. Saya dapati bahawa lepas solat subuh tu, lepas orang azan tu, saya kena solat cepat-cepat. Kalau saya tak solat cepat-cepat, nanti kalau saya tertidur sekali, bangun subuh gajah, hati saya dah tak sedap. So rhythm saya adalah bangun cepat-cepat, buat 2 solat sunat, subuh, 2 solat fardu dengan anak-anak. Lepas tu suruh dia orang tidur. Dan selepas dia orang tidur tu, anak-anak saya akan tidur daripada lepas subuh tu sampai pukul 9 lebih. Mungkin setengah orang kata, apa ni doktor, biar anak bangun lambat. But it works for me. It works for me sebab pada masa dia orang tidur tu is me time. Saya nak kongsi apa dapat satu benda yang very nice right now. Ada satu Facebook tu nama dia Kelas Mengaji Personal. Pukul 8.25 macam tu, mak bapak pergi ke Facebook tu, 8.25 pergi ke Facebook Kelas Mengaji Personal. 8.30 Ustaz Hakim tu dia akan baca melalui Facebook Live 1 juzuk Al-Quran. Saya hari kedua baru saya discover. Terima kasih pada Datin Hasnah yang buat live party, saya found out. Dan saya dapati 8.30 jika saya duduk depan Facebook, saya baca Quran dengan ustaz tu, sebab syaitan banyak kan. Bila kita baca Quran kan, baca Quran sekejap ngantuk lah, sekejap baca Quran tapi aku tak keluarkan ayam lagi lah apalah. Jadi buat dengan ustaz tu, insya-Allah mula 8.30, paling lewat 9.40 habis satu juzuk. Dan bila habis 1 juzuk tu kan, I feel like I start the day with a very nice, very fresh. Yang kita niat nak baca 1 juzuk Quran tu pagi-pagi dah settle. Alhamdulillah. Kemudian bangun terus buat solat tahajud 2 rakaat. Kalau kata pagi-pagi 8.30 tu saya boleh habis 1 juzuk, kemudian saya sambung buat solat tahajud tu kan, I find that my day will be very nice macam tu. I'm in a good mood. I feel that teratur macam tu. Kan? Macam tu. So you need to find your rhythm. Dan petang selepas solat asar tu kena start masak. Semalam saya ada isu dengan seorang parent. Duk bertelefon, duk apa sampai dah habis telefon tu dah 4
45 macam tu baru habis settle isu parent ni, barulah saya nak buat kerja-kerja office, nak tengok poster, infografik dan sebagainya, masak lambat. Dan bila masak lambat, dah 6.45 lauk tak siap lagi, dah panic. So you know your rhythm, pukul berapa nak buat apa, and if you have this good rhythm, you just follow. Good rhythm saya yang teruk adalah disebabkan siang kan sibuk sibuk dengan anak apa, saya dapati kerja office saya tak berapa nak settle yang kita work from home. So saya kata tak apa, lepas buka puasa, lepas solat isya, lepas sembahyang tarawih, saya nak buat kerja saya. Dan bila saya nak buat kerja tu, terlajak lah. Pukul 11 tak tidur lagi, 12 tak tidur lagi, ada 2-3 hari tu sampai pukul 4 pagi baru tidur. Dan bila 4 pagi tidur, bangun masa tu tak puasa lagi kan, bangun pun dah pukul 9 dengan kepala mu. I told myself, have to stop this. Hasna kena tidur awal. Dan apabila saya paksa diri saya 10.30 baring, pukul 11 kata, I find that when I get more sleep, pukul 5 bangun tu I feel much better, pukul 10 nak mula kerja I feel much better. So the rhythm, tuan-tuan dan puan, check your rhythm di satu rutin tu. Rutin tu biar ada rhythm. And then yang kedua yang saya nak cakap adalah, ini style saya lah, mungkin works for me, I don't know work for you or not kan. Yang keduanya adalah simplify. Ringkaskan, permudahkan apa yang kita buat. Social media ni pun kadang-kadang kita kena kurangkan. Tengok dekat WhatsApp, kawan buat lauk 3 jenis dengan kuih 2 jenis, satu kuih dia buat, satu kuih dia beli, hidang atas meja, saprah pun cantik, doily semua, pinggan mangkuk pun matching-matching kan. Kita tengok tu kita rasa depressed. Macam saya kadang-kadang dengan anak-anak, kadang-kadang tu pinggan dengan mangkuk pun tak matching-matching. Dua anak autism kan, kadang-kadang tu ini membuka pekung lidah dia, kadang-kadang periuk duduk atas meja dah dengan tak sempatnya apa kan. Jadi tak bolehlah kita nak bandingkan diri kita dengan kawan dekat WhatsApp ataupun kawan dekat Facebook. Kawan tu dia ada bibit full time, kan. So don't be hard on yourself. Apa yang boleh simplify. Bagi saya kan kita kena kenal pasti apa yang asasnya. Yang asasnya adalah anak makan masa time buka puasa ke, yang tak puasa tu kan. Tak apa, yang simple-simple pun tak apa. Macam Muhammad kadang-kadang lunch dia nasi dengan ayam goreng satu dengan salad. Saya pula rasa guilty. Alah Muhammad, hari-hari kau makan tu. Tapi dia makan okey je, kadang-kadang kita je lebih. So simplify. Kawan ada 3 lauk, tak apalah kita 2 lauk. Kawan ada sayur masak lemak, whatever tak apalah kita potong-potong salad, potong-potong timun, bubur olive oil, bubur lemon, tak apa. So kita tak payah nak banding-banding lah kan. Tak payah nak banding-banding. Kan? Kawan letak dekat Facebook gambar anak dia buat homework, tak bergaduh, tak apa, duduk elok. Kita pun mula rasa stres, anak aku kalau aku tak jerit, tak buat homework pun. Tak payah nak bandingkan dengan orang. Tak payah bandingkan dengan orang. So going back, yang asasnya adalah anak makan. So rutin kita sediakan makanan macam mana? Lauk dalam peti ais ada cukup tak untuk 7 hari? Kan, saya selalu setiap kali masak ayam setengah ekor. Muhammad kaki makan, Abdullah kaki makan kan. Okay, right. Jadi balik kepada tadi, satu, self care kita adalah satu, bagi kita me time untuk kita reflect tentang okey ke tak okey, apa isu. Alhamdulillah, sorry ya tuan-tuan dan perempuan, tak tahu kenapa putus. Okay, right, kita mula balik. Jadi kan patah balik tentang bagaimana kita nak jaga diri kita. Satu, kita cuba fahami diri kita dengan bagi masa dalam 15 minit, ambil kertas, tulis apa isu-isu tu supaya kita boleh tengok mana isu yang kita boleh settle, mana isu yang kita tak boleh settle, mana isu yang memang kita kena buat benda yang lain. Okey. So kita dah letak isu-isu tu. Kemudian jaga diri kita dengan satu me time. Macam saya, me time saya yang pertama actually adalah rutin. Kita kena ada rutin harian. Identify rutin mana yang work for us.
And then nombor 2 yang saya nak cakap adalah me time. Macam contoh saya, me time saya adalah baca Quran pukul 8.30 dan sampai 9.40 macam tu, dan lepas tu buat solat duha 2 rakaat. I find that very good, makes my day feel very nice. Lepas tu yang saya nak kata lagi adalah simplify kita punya hidup. Tak payah bandingkan dengan orang lain yang masak lauk banyak ke, ataupun rumah dia kemas ke, atau anak dia rajin buat homework, menghadap laptop buat homework. Jangan banding. Lain orang lain. Macam contoh saya tengok kawan saya, oh meja dia cantik semua, dia ada bibi, saya tak ada bibi. Jadi benda-benda macam tu, simplify. Susun apa menu kita untuk 7 hari tu, dan ada tak menu-menu emergency. Ada tak menu-menu emergency yang boleh kita buat. Salah satu menu emergency saya adalah kalau kata saya hari tu meeting, pagi ada meeting, lepas lunch ada meeting, lepas tu pukul 4 pun ada meeting, saya akan minta anak saya masak dan dia akan rebus pasta. Lepas tu buka sos pasta, carbonara ke, satu lagi apa tu kan, buka sos pasta, lepas tu ambil meatball ke, atau ambil mince meat ke, potong-potong bawang, tumis-tumis, campak meatball ataupun mince meat tu, bagi dia masak, tuang sos tu, bubur garam apa, dah siap. Lepas tu pasta dah siap, sos dia dah siap, rebus telur, buat salad. Kita kena ada menu emergency. Satu lagi menu emergency saya adalah, 2-3 jam sebelum nak makan, defrost ayam, lepas tu bubur sos tiram, tumbuk halia dengan bawang putih, tumbuk. Ayam tu kita toastkan, bagi air dia turun, lumur dengan halia dengan bawang putih tu, bubur kicap, bubur sos tiram, bubur madu setengah orang, bubur minyak masak sikit, perap, lagi lama perap lagi sedap. Lepas tu panaskan paling minimum 30 minit 1 jam perap. Lepas tu buka oven 150 macam tu, 150, masukkan api atas bawah 30 minit. Lepas tu nanti bila habis 30 minit tu, tukar api atas, angkat tray tu, bagi dekat sikit dengan api, another 10 minit, siap. Kena ada menu emergency tu. Kena ada menu emergency tu kan, sebab kita ibu yang berkerjaya. Okay, so saya nak share juga satu benda yang kita boleh buat untuk jaga diri kita, yang saya nak buat tapi saya tak buat lagi, iaitu kita sendiri pun bersenam. Dulu semasa sebelum PKP, saya banyak sama ada berjalan ataupun berenang. 30 minit jalan, ataupun 30 minit berenang, tengok mana. Tapi PKP ni langsung tak buat apa. Yang sebenarnya satu perkara yang bagus adalah yoga. Macam kawan saya, dia petang-petang dia kata, okay you all, tak nak sembang dah dekat WhatsApp. Dia nak pergi bersenam asur. Kami gelak lah, apa benda bersenam asur. Rupanya dekat YouTube tu ada video-video senaman wanita-wanita Cina yang 40-an, 50-an tu, dan dia orang buat step yang mudah. So kawan saya pasang dekat YouTube, dia buatlah 30 minit ke 20 minit ke. It will be very good if you exercise. I have not been doing it, which I think I should. Dan dulu-dulu kan saya bila tidur saya selalu sakit bau. Saya sakit bau, agaknya kita tidur sebelah tu sakit bau. Jadi apa yang saya buat adalah yoga. Yoga ni pergi ke YouTube, type di situ simple yoga for beginners ke, ataupun kita type stretching yoga, relaxing yoga. Ini yoga ni yang memang yang mudah-mudah, yang tak adalah lipat-lipat badan tu, yang simple je. Dan yoga ni kan yang bagus dia kan, dia banyak fokus kepada breathing. Dia akan suruh kita tutup mata. Kalau anak gerundang tak habis-habis tu, kunci diri dalam bilik sekejap, dalam 30 minit ke apa ke, buat yoga. Dan yang bagus yoga tu kan, dia stretch kan, lepas tu dia suruh pejam mata dan dia suruh tarik nafas, tahan nafas, lepas, tarik nafas, tahan nafas. Rupanya kan kita stres kan,
our breathing is not betul tau. So that's why oksigen sampai ke otak kita pun tak boleh berfikir dengan jelas dan kita pun jadi stres. So those are the things. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan rumah macam saya apartment, kalau rumah tak ada tanah tak ada apa. Tapi kalau tuan-puan duduk rumah teres, tanah ada kat luar tu, duduk kat luar tu dengan anak, buat exercise dengan anak, exercise stretching ke, exercise apa kan. As I said, make it a routine. Routine is good for children, especially children with autism. Contohnya kalau kata pukul 11 tu adalah time untuk buat aktiviti dengan anak tiap-tiap hari. Pukul 11, pukul 11, pukul 11. Rutin adalah sangat baik untuk anak-anak, tak kira anak tipikal ataupun anak yang ada autism. Contohnya macam anak saya sekarang ni memang dia orang bangun tidur lambat, but they know that 9:30 tu dia orang mula nak bangun, ada yang nak pergi mandi, ada yang nanti nak tolong ni dalam pukul 10 lebih Abdullah nanti tolong sapu lantai ke apa ke. Walaupun rutin tak sama macam rutin sebelum PKP, tetapi kita ada rutin lah kan. Dan bila anak-anak dah biasa dengan rutin tu, it calms them down. Dan silalah cari satu perkara yang boleh hilangkan stres kita tau, yang boleh hilangkan stres kita. Again, because ni Sembang Santai nak cerita lah, saya masak asam pedas. Lepas tu saya ada tengok dekat YouTube, dia kata cara nak tanam daun apa yang kita buat asam pedas, daun kesum. So saya carilah satu botol 3-4 batang daun kesum yang kasar-kasar sikit, buang daun yang bawah tu, bubuh dalam tu. Dan bila saya bubuh dalam tu, esok kan ada keluar akar. Tengok akar keluar dekat daun kesum tu kan, jadi happy satu macam. Bukannya dapat 1 juta ke apa, tapi happy. So don't be surprised, small things in life can give you happiness. So cari apa dia benda-benda yang kecil tu untuk kita, untuk give us happiness. Dan disebabkan saya sibuk-sibuk, saya pun tak tahu sama ada pokok kesum tu survive ke tidak, sebab petang-petang hujan lebat dengan ribut apa semua kan. But find this small things that make you happy. Kata salah satu petua, katanya semasa PKP ni walaupun kita social distancing, tapi kita boleh masih berhubung dengan kawan-kawan baik, dengan family, terutamanya melalui WhatsApp lah. Dan saya banyak kalau ada masalah apa pun berkongsi dengan kawan-kawan melalui WhatsApp. Saya masak kuih apa-apa, ada setengah orang kata jangan share dekat Facebook. It's okay whether you want to share or you don't want to share. I choose not to share, but I don't go around telling people not to share, marah-marah orang. It's your personal choice. But who I share with is I share with my good friends. Through WhatsApp, I share with my cousin. Dan kita buat benda tu pun rasa happy kan, benda-benda macam tu. Dan saya nak menpsychokan diri, saya kata Hasnah punyalah lama tak pergi office, satu buku pun tak siap, tetapi banyak menu yang saya tak pernah masak, saya masak. So mungkin kejayaan dari segi masakan, tapi penulisan belum juga lagi. You have to psycho yourself. Okay, that's all about taking care of yourself ya, tuan-tuan dan perempuan. Jadi sekarang ni kita nak cakap tentang anak. Sekejap saya cek sekarang pukul berapa ya. Mungkin saya cakap tentang anak 15 minit, lepas tu kita boleh ask questions ya. Jadi tentang anak tu, first of all, kita stres dengan anak, kita kena faham anak kita. Sebagaimana kita stres dengan PKP, dia pun stres. Saya ambil contoh Muhammad lah. Dia selalu pergi ke Arisma, ada kawan di situ, Arisma tanam pokok, kemas kebun, pergi jogging, pergi ke Giant, beli barang, lepas beli barang makan berkecan. Always ada aktiviti. Tiba-tiba tak ada aktiviti kan. Hai Dr. Linda kan. Tiba-tiba tak ada aktiviti kan. Tu dengar tak bunyi dia punya verbal steaming tu. Macam tu kan. Tak boleh lah share masak-masak Dr. Linda. Saya ni sangat-sangat babak. Saya memang bukan pandai sangat masak. Kalau saya masak, my whole family di Penang, di Kulim, di Perak, di Singapura semua terkejut. Because I'm well known as somebody who doesn't cook. Pemalas pergi ke dapur. Tapi adalah abang saya pernah kata, tak apalah kalau malas ke dapur, tapi belajar pandai okey lah.
kata abang saya lah kan. Okay, so tentang anak. First of all, we need to understand anak. Ada satu kali tu, saya pernah dijemput untuk bercakap tentang parenting a child with autism, dan saya jadi di panel, ada seorang lagi ibu pun jadi panel, ada moderator, dan audience tanya, Dr. Hasnah, boleh tak share bila Muhammad mengamuk dan apa yang Dr. Hasnah buat bila mengamuk, dan juga Puan di sebelah boleh tak share bila anak mengamuk dan apa Puan buat bila anak mengamuk. So saya kata dekat audience, saya kata Muhammad jarang mengamuk. Daripada usia dia dewasa ni 18 19 tahun, dia mengamuk kan 2 kali saja. Satu kali dia mengamuk raya haji tahun lepas sebab kita buat treatment telinga dia dan mungkin sakit ke, itu dia mengamuk 2-3 hari. Itu adalah amukan dia yang sangat menakutkan sampai saya tak share pun dekat Facebook saya. I've been meaning to share what happened, tetapi agak pahit untuk saya share. But it's because he was undergoing this ear treatment sebab dia ada hyperacusis kan. Dan second time dia mengamuk tu lah sebelum Ramadan baru-baru ni, semasa tempoh PKP, saya masak daging dendeng. Saya ni tak berapa pandai nak bajet. Berempat beli daging sekilo sebab saya fikir tak apalah eksperimen jadi ke tak jadi. Tengok menjadi sedap. Lepas tu dah lah 1 kilo. 4 orang makan dapatlah seorang sedikit kan. Bila dia dapat benda tu sedap, dia nak tambah, mak dia tak tambah. Dia tapi tu dia mengamuk seminit 2 saja. Alhamdulillah Muhammad tak mengamuk. Dan saya kata, saya bila Muhammad tak selesa, saya boleh identify dia punya bibit-bibit tu. Contohnya, thank you very much Annie for sharing. Thank you very much Annie for sharing. Okay, so macam Muhammad kan, bila bibit-bibit dia tak sedap tu saya kenal. Contohnya Muhammad ni, dia punya number one joy in life disebabkan dia IQ dia pun rendah dengan ada autism dia tu. Muhammad dia punya only joy in life is food. Dia TV pun kurang, apa pun kurang. Dia nombor 1 yang paling dia enjoy adalah makanan. Sebab itulah susah nak ajar dia puasa. Dia bangun-bangun tu memang dia nak makan. So, bila dia bangun pagi-pagi tu kita kena dah ready. Okay, kalau tak ready, itulah kena ada roti tu. Kalau kata ada nasi ada pun satu. Kalau tak tu at least ada roti, bakar roti 2 keping, sapu jam ke sapu apa, bancu Milo. Ataupun kalau kata teruk sangat, ada Milo panas, ada cream crackers. Dan dia Muhammad, dia nak cakap dia lapar, dia akan datang ke meja makan, dia akan ambil air kosong, dia akan tuang, dia akan minum. Lepas tu dia pergi balik duduk dekat tempat dia. Nanti dia datang, dia minum air, lepas tu muka dia tu macam, bila kau nak bagi aku makan ni? Dia macam tu. So bila dia dah 3-4 kali, segeralah lakukan sesuatu. Kalau kata pukul 4, pukul 5, bancuh Milo. Kalau ada keropok, bagi keropok. Kalau tak ada keropok, bagi cream crackers. Kalau pagi tak sempat buat apa, at least ada Coco Crunch, susu dengan Milo. So you need to understand your child. You need to understand what will trigger your child, apakah bibit-bibit tu, and what you need to do sebelum dia jadi teruk. Okay, mak yang dekat sebelah saya tu, bila saya habis bagi jawapan, jawapan saya adalah Muhammad sekali je mengamuk, sebab itu sebelum episod daging dendeng kan. Dan satu lagi adalah bila dia tak selesa, saya dah kenal pasti dah dia about to escalate, about tu, dan saya boleh settlekan dia. Emak yang sebelah saya tu, dia jawab, saya tak tahu. Sorry lah, saya ni suka mengajar orang bulan-bulan puasa ni tak baik kan. Dia kata, saya tak tahu kenapa anak saya mengamuk. Dia ada autism kan. Dia ada autism, so kita tak tahu. Tiba-tiba je mengamuk. Saya duduk sebelah dia bengkaknya, ya Allah. Kalau kau tak tahu, belajar. Berlambak-lambak video dekat YouTube, jenis kunia tentang behavior modification dan sebagainya. So, parents yang 100 orang dekat YouTube ni, I should be looking here, boleh tak kalau anak mengamuk and you don't know what to do, you really don't know what to do to settle your child's behavior, must remember there is one thing that you can do, which is learn. You tak tahu apa yang menyebabkan anak you mengamuk, you tak tahu.
You tak tahu apa nak buat, satu benda you boleh buat iaitu belajar. Belajar bagaimana nak fahami anak. Macam mana nak fahami anak? First, kita kena faham anak, then baru kita boleh ambil ni. Tadi saya bagi contoh Muhammad dengan makanan dia kan. So, kalau tuan-tuan dan puan-puan tak faham anak, ambil aja sekeping kertas, sekeping kertas. Kalau rajin buat jadual, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Dia selalu bangun pukul apa? Pukul 8 pagi. 8 pagi, 9 pagi, 10, 11, 12, 13, sampai dah pukul berapa dia tidur. Buat jadual. Sini hari, sini jam. Buat petak-petak. Kalau Fani, Puan Raja Nur Azila, mak dia ada autism. Kadang-kadang dia pun. So, apa nama ni, kalau kata malas nak buat jadual, ambil kertas tulis je. Setiap kali dia mengamuk, tulis pasal apa dia mengamuk. Ambil kertas tulis. Setiap kali dia mengamuk, tulis. And you will find. You lepas satu hari tu, you duduk. Kalau ajak suami, yang pasal apa anak kita ni kan, tiap-tiap hari kan, pukul 10 dia mengamuk. Pukul 10 je dia mengamuk. Bila kita buat, kita kumpul data macam tu, kita akan nampak pattern. Tentu akan nampak pattern. Contohnya, pukul 6 anak mengamuk. Sebenarnya anak mengamuk sebab pukul 6 adalah waktu mandi dia, dan semasa mandi dia boleh main air. So kumpul data kan, berkumpul data dan daripada situ. Dan anak mengamuk ni tuan-tuan dan puan-puan, dua sebab utama. Banyaklah tapi saya nak simplify kepada dua. Okay, everybody dengar ya, dua. Satu sebab adalah dia nakkan sesuatu. Satu sebab adalah dia nak tolak sesuatu. Yang saya bagi contoh tolak dulu contoh. Contohnya anak tolak. Contohnya anak ada homework. Homework colouring ke, cikgu bagi ke apa ke, dan kita kata dia dah, kita sibuk kat dapur kan, dia dari pagi tadi main game dekat iPad, apa tu, tengok kartun, main Lego, tiba-tiba pukul 3 Amar, come here, buat homework. Dah berjam-jam daripada pagi tadi sampai ke petang. Suka-suka tiba-tiba kita panggil homework. Tentulah dia akan buat bergolek ke apa ke. Itu perangai negatif tu sebab dia nak escape. Dia nak lari daripada sesuatu yang kita suruh. Okey? Satu. Itu dia tak nak sesuatu. Ataupun kita nak suruh dia makan benda yang dia tak mau makan ke. Kan? And then yang satu lagi adalah anak mengamuk sebab dia nak sesuatu kita tak bagi. So jadi anak mengamuk tu dua sebab saja. Satu, dia nak elakkan diri pada satu. Sesatu lagi dia mengamuk sebab dia nak sesuatu. Dan anak kalau dia mengamuk, dia nak sesuatu tu, kalau dia mengamuk kita ikut, Ada satu ibu tu dia kata, doktor saya cuba nak buat behavior modification tapi tak boleh. Sebab suami saya, dia tak boleh dengar anak menangis, dia tak boleh dengar anak mengamuk bergolek-golek, dia akan kata kat saya, yang anak nak apa tu yang bagilah, stres lah saya. So si ibu ni kenalah bagi. Tapi masalahnya parents adalah anak mengamuk dapat. Apa yang kita ajar anak? Kita ajar anak kita, wahai anakku, jika engkau mahukan sesuatu, mengamuklah anakku, nescaya sekonyong-konyongnya kau akan mendapat apa yang kau mahu. Itu bahasa Purba. You're teaching your child that if you want something, mengamuk. Sebab you mengamuk, you akan dapat. Lepas tu datang dekat saya, Dr. Hasna, macam mana saya nak berhentikan anak saya mengamuk? Macam mana saya nak berhentikan anak saya mengamuk? Macam mana you nak berhentikan anak you mengamuk? Setiap kali anak you mengamuk, dia dapat apa yang dia nak. Ataupun, you nak suruh anak you belajar, you suruh anak you belajar, anak you katalah very low, Raja Autism, anak you very low level, dia belajar dia hanya matching saja ke, ataupun sorting saja ke, atau buat benda-benda yang simple. You suruh dia buat benda simple pun ngamuk-ngamuk, tolak meja, tolak kerusi. Anak you pun penat, tak payahlah, tunggulah sampai sekolah buka, nanti cikgu settle. Kalau saya jadi cikgu kan, ya Allah Tuhanku, berdebar-debarnya saya ni, sekolah buka nanti anak-anak mak bapak maintain ke tak maintain ni kan. So belajar. Ini yang saya ajar ni tentang fahami apa anak nak, apa anak nak tolak. Ini kita panggil modifikasi tingkah laku.
Jangan jadi macam mak yang macam jadi panel seperti saya tu. Dia duduk sebelah saya tak tahu. Kita tak tahu kan dia autism. Kita tahu. Hai, saya rasa nak ketuk kepala dia. Anak engkau autism ke, auti whatever ke, kau kena tahu sebab engkau ibu. Anak tu keluar dari engkau. Kalau engkau tak tahu, kau ingat ada cikgu ajaib ke yang akan tahu macam mana? Ada psikiatris ajaib ke yang tahu macam mana nak settle anak kau? Ni mak-mak ni semua ketawa-ketawa. Kan? So, kena fahami. Dan itu modifikasi tingkah laku. Tetapi yang lebih elok lagi, ibu bapa yang nak belajar mengenai anak-anak, boleh pergi ke internet dan type autism positive behavior support. Positive behavior support ni dia lagi bagus daripada behavior modification, sebab behavior modification ni macam benda negatif dah jadi, tingkah laku negatif dah jadi, baru kita nak buat sesuatu. Tak. Positive behavior support adalah dia kata apakah langkah-langkah yang kita boleh buat supaya anak kita tak bertingkah laku negatif. Antara contohnya semasa PKP ni adalah maintain rutin yang mantap, yang bila anak ni bila ada rutin dia tahu ni time makan, ni time apa. Anak saya walaupun rumah kami sempit, memang saya insist meja kita tak cantik, makanlah di meja. Sekali-sekala anak saya kata, Umi boleh tak kita makan nasi goreng depan TV? Boleh lah. Anak-anak saya, boleh makan depan TV. Tapi jangan bagi amal, sebab kita nak set rutin tu, makan di mana, apa, mandi pukul berapa dan sebagainya kan. Positive behavior support, nak pastikan anak tak mengamuk tu nombor satu adalah nombor satu. Puan Ai nak cakap tentang kaum bapa sekejap lagi kalau ada masa ya. Nombor satu adalah rutin anak. Nombor dua, anak mesti tahu apa appropriate behavior. Contohnya kan, saya selalu, tiap-tiap kali saya cakap tentang behavior, saya selalu sebut ni. Kalau tak salah saya ada seorang sama di US lah, dia macam superintendent kepada cikgu-cikgu sekolah kan, dia kata bila anak tak tahu membaca, kita ajar membaca. Bila anak tak tahu menulis, kita ajar menulis. Bila anak tak tahu mengira, kita ajar mengira. Tapi bila anak tak tahu bertingkah laku baik, kita marah. Dalam bahasa Inggerisnya kan, when children don't know how to read, we teach them how to read. When children don't know how to write, we teach them how to write. When children don't know how to count, we teach them how to count. When children don't know how to behave, we scold them. Itulah dia. Jadi maksudnya, kalau kita belum ajar tingkah laku yang positif, anak tak bertingkah laku positif, salah siapa? Salah kita ke salah anak? Macam mana nak ajar tingkah laku positif? Anak saya tak boleh cakap, anak saya non-verbal dan sebagainya. Itulah dia. Kita boleh pakai kad gambar, kita tunjukkan dia waktu makan, duduk di meja, okey waktu tidur, waktu apa, ada caranya. Dia punya keywordnya adalah belajar ya tuan-tuan dan puan. Dan mesti ingat, apabila kita nak ubah tingkah laku anak kita, kita kena fahami bahawa kalau dia ada 10 tingkah laku negatif, you ingat nak settlekan 10 tingkah laku negatif tu esok, nahi tak akan berlaku. Dalam 10 tingkah laku positif tu, cari, bahasa Inggerisnya, saya guna bahasa Inggeris ya. Dalam bahasa Inggeris dia kata cari the pivotal behavior. Pivotal, P-I-V-O-T-A-L. Pivotal behavior tu maksudnya satu behavior yang bila settle yang itu kan, yang isu yang lain-lainnya boleh settle. Contoh ya, saya bagi contoh. Anak saya 4 tahun, belum toilet train, suka gigit orang, suka tendang orang, tak nak makan nasi, tak nak duduk di meja belajar, langsung tak kenal ABC, anak saya suka pecahkan barang, 10 benda. Dalam 10 benda tu kan, cari satu atau dua yang kita nak fokus. Contohnya toilet training. Anak dah 4-5 tahun tu toilet training tu important sebab umur 7 tahun anak akan pergi ke sekolah. Anak yang pergi sekolah pada usia 7 tahun pakai pampers, ini masalah besar. Cikgu-cikgu tak cukup tangan nak handle masalah pampers. Sebab itu kalau anak 4, 5
Kalau kata 4 tahun anak masih teruk behavior, tak apalah. Saya bagi chance lajak sampai 5. Tapi anak behavior settle ke tak settle ke, 5 tahun dah kena ajar toilet training. Dan anak ni kalau kata 10 benda tu, saya nasihatkan satu perkara yang pertama sekali yang mak bapak kena settle adalah behavior. Macam mana nak settle behavior? Kita kena belajar. Kalau kata anak mengamuk anak mengamuk tu kan, kita kena kenal pasti. Adakah dia mengamuk kerana dia nakkan sesuatu? Adakah dia mengamuk kerana dia nak lari daripada sesuatu? Adakah dia mengamuk kerana masalah sensori? Adakah dia mengamuk kerana masalah kesihatan? Ada masalah kesihatan. Okey, jadi kalau kata apa masalah kesihatan, kita kena settle masalah kesihatan. Kalau masalah sensori, kita kena settle masalah sensori. Tapi dia mengamuk tu disebabkan dia nak benda atau dia tak mahu buat benda yang dia kena buat, maka itu kita kena settlekan. Kalau anak mengamuk, kita check budak ni sakit ke, budak ni ada yang benda yang tak selesa. Tapi kalau dia mengamuk tu hanya sebab dia nak kontrol kita, nak bagi apa yang dia nak lepaskan dia daripada apa dia tak nak, then nombor satu kita kena buat adalah ignore. Dan ini adalah satu tips klasik ya dalam behavior anak-anak autism, iaitu ignore bad behavior. Tingkah laku negatif, kalau kita lagi, ni kenapa Amal? Jangan, itu kan, kalau kita cuba pujuk dia kan, itu ibarat mencurah minyak tanah kepada api. Dia akan lagi mengamuk, dia akan lagi lemak. Dia akan mengamuk, dia akan lagi lemak. Okey? Kan dia akan lagi lemak. Makanya kena ignore. Dan apabila kita ignore negative behavior ni, apa akan berlaku? Dia akan nilai, aku harus selalu mengamuk 2 minit dah dapat. Mengamuk 2 minit. Hari ni aku mengamuk 5 minit tak dapat pun. Kita okey, aku mengamuk 5 minit tak dapat. Aku akan mengamuk lebih lama, lebih teruk. Kalau dulu mengamuk guling-guling, sekarang dia mengamuk, dia akan balik-balik barang. Ini kita panggil escalation. Maksudnya bila dia tak dapat apa yang dia nak ataupun dia tak nak belajar, kita suruh juga belajar, dia akan negative behavior dia akan escalate. Jadi bila dia escalate ni kan tuan-tuan dan puan-puan, dia jadi macam power struggle. Anak kata kat kita, aku nak tengok aku boleh kontrol kau ke kau nak kontrol aku. Dia akan escalate. Jadi bila dia escalate tu, lagi kita ignore. Dan bila dia mengamuk tu, bila dia tu kan, jangan dekat dengan dia. Sebab apabila dia kuat, dia melalak dengan aku, itu tandanya dia banyak power lagi. Dia banyak power. Kita duduk jauh, jangan buat eye contact, curi-curi pandang Melayu hujung mata dan tengok ada tak benda yang dia boleh baling, ada pasu ke. Kalau ada anak autism sebenarnya tak perlu ada benda-benda yang boleh pecah. Mungkin TV ke, nak ambil toto, nak tutup TV takut pecah ke, atau apa kan, biar dia mengamuk. Bila dia dah mengamuk setengah jam, dia dah penat. Dia dah penat kan. Masa kelok dia turun, masa graf dia turun macam tu, kita pergi dekat dia. Amar nak apa? Amar cakap dengan Umi, Amar nak apa? Kalau bila kita pergi dekat dia, kita suruh dia cakap apa dia nak, dia boleh. Okay Amar, you're not ready yet. Walk away. Kalau kata dia mengamuk tu bukan pasal sakit, bukan pasal sensory issue, sebab dia nak control kita, that's the way to do it. Biar dia mengamuk dan dia akan penat. Mungkin selalu dia mengamuk 2 minit, dia dapat 2 minit dapat. Hari pertama yang kita ignore, dia mengamuk sampai 45 minit. Hari yang kedua dia mengamuk 45 minit. Hari ketiga mengamuk 45 minit. Hari keempat 30. Hari kelima 25. Dan kita bila dia berhenti mengamuk tu kan, seeloknya kita bawa choice. Amar nak main tablet ke? Amar nak pergi gosok gigi? Kita punya choice tu mesti satu yang dia nak, satu yang dia tak nak. Dan apabila kita datang kat dia yang sebenarnya dia dah penat mengamuk, tiba-tiba kita bagi choice. Ini pun satu jalan dia untuk keluar daripada penat mengamuk kan. Dia nak gosok gigi ke dia nak tab? Tentu dia akan ambil tab. Okey, Amar nak main tab. Ambil phone, okey, Amar boleh main tab 5 minit ya. Pasang tab. Ataupun what is it? Dia suka ada makanan kegemaran dia ke apa. Itu cara kita nak handle behavior. Now,
Ada juga mak bapak yang hantar kat kita, dia kata anak hyper. Anak hyper memang anak perlu banyak bergerak. Zaman PKP tak ada ni. Kalau tak ada trampolin, saya nasihatkan kalau tak ada ruang, tak ada apa, pergi ke YouTube Genius punya, pergi ke YouTube kat situ, ada carian kan, cari aktiviti fizikal. Dekat aktiviti fizikal ni, ya betul. Mungkin Puan Noraisyah kan, dia nak mandi hujan. Mungkin apa kita boleh buat adalah kita kata kat dia, selepas hujan berhenti, mak akan keluarkan besin, boleh main dalam besin. Bubuh sabun, bagi happy. Okey? Buat gambar sikit. Mandi, buat gambar orang mandi hujan, buat pangkah, buat gambar besin, dia berendam dalam air, bubuh raid. Kita bagi itu. Jadi kita tak nak dia mandi hujan, tapi main air okey. Habis hujan, bagi dia main. So buat gambar tu, bila dia mengamuk tunjuk. Bila dia mengamuk, dia turun, buat keluar besin. Amar ni besin. Lagi Amar nak apa? Nak sabun ke? Jom kita ambil sabun. Lagi Aman nak apa? Oh, Aman nak bubuh daki. Macam tu. Sementara nak tunggu hujan berhenti kan, kita pujuklah dia. Kita kata, oh ni nak keluar besin, keluar sabun, nak main sabun, dah keluar toys-toys dia. Cara macam tu ya, Puan Nuraisah ya. Right. Jadi di mana ya kita sekarang? Okey, anak yang hyper. Jadi untuk anak yang hyper, saya cadangkan pergi ke YouTube Genius punya. Carian dekat situ, type aktiviti fizikal. Kita ada satu video aktiviti fizikal mengajar macam mana nak ajar anak merangkak, macam mana nak ajar anak untuk tungging buyung, macam mana nak lock roll. Tengok video tu, cuba buat. Dalam video tu kalau tak salah saya, aktiviti dia 15 minit. Kalau anak tak pernah buat, janganlah target nak buat 15 minit, target buat 2 minit. Esok buat lagi 3 minit, lusa buat lagi 4 minit. Lama kelamaan dia akan jadi panjang. Nah, selain daripada tu, apa yang boleh buat adalah buka YouTube, sama ada di laptop atau di TV, cari Baby Shark, duduk lagu-lagu baby ni, Old McDonald's ke apa ke, dan ajak abang kakak dia yang tipikal adik ke, sama-sama menyanyi. Kalau kata tak pernah buat, jangan buat 30 minit. Target buat satu lagu saja. Yeay, tengok. Dia lari ke dia datang. Kalau dia lari, okey biar. Kemudian petang nanti ke buat. Dia kan, kalau tanya saya Dr. Hasnah, boleh tak bagi satu perkataan magic? Satu je perkataan magic dalam nak mengajar anak autism ni. Mesti ingat ya, ini copyrighted by Dr. Hasnah ya. Perkataan magicnya adalah istiqomah. Istiqomah iaitu nak buat sesuatu tu jangan target nak buat 30 minit, nak buat 1 jam. Target 2 minit. Buat 3 kali sehari. Ataupun tak larat buat sehari sekali. Hari ni buat 2 minit, esok buat 2 minit, lusa buat 4 minit, lusa buat 5 minit. Lusa buat, hari ni mood dia tak baik 5 minit juga lagi. Pelan-pelan tambah ya. Right. Okey, dah habis dah yang itu tentang hyper. Anak hyper kita kena cari peluang dia untuk bergerak. Anak yang agresif, saya rasa kena tengok apa sebab anak yang agresif tu. Macam tadi yang kata tantrum tak nak pakai baju. Kalau anak tak nak pakai baju, pilih satu baju yang dia sangat suka, pilih baju yang dia sangat tak suka. Bagi kat dia, okey Amar nak pakai baju Mickey Mouse ke, Amar nak pakai baju SpongeBob. Always, bila anak tak nak buat, kita bagi choice yang sebenarnya kita psycho kepala dia. Dia ingat, oh power lah aku pilih-pilih. Tapi yang sebenarnya lantak lah kau nak pakai baju SpongeBob ke, baju Frozen ke, asalkan kau pakai baju. Tapi anak-anak ni bila kita bagi choice, dia rasa power. Satu lagi anak tak nak minum susu. Okey, jadi kita bagilah pilihan pada dia. Nak minum susu ke ataupun nak minum jus prune. Jus prune sangat masam. Kita bagi pilihan yang kita nak dia buat, pilihan yang sangat teruk. That's another way of doing it ya. Autism hyperactive dan ADHD sama tak? Autism ni kan, minta maaf lah. Saya pernah cakap kan, boleh beli buku ni. Buku ni ada cerita apa autism apa-apa.
Kalau nak beli buku tu apa nombor telefon anak saya 016 Hani 016 2 01624 016-224-2495. Okey. Nak cerita tentang autism hyperactive ADHD sama tu kan. Dia dalam anak-anak yang jenis autism ADHD dan sebagainya ni, dia ada satu perkataan yang kita sebut comorbidity. Comorbidity ni maksudnya anak ni mungkin dia ada autism, mungkin dia ada hyperactive, mungkin dia ada disleksia, mungkin dia ada sensory issue. Jadi dia ada pelbagai sebenarnya, tapi dalam satu anak. Sebab itu mak bapak doktor kata, oh anak you autism, tapi dia tengok anak dia hyperactive. Mak bapak akan tanya saya, hyperactive tu salah satu ciri autism ke tak? Autism, hyperactive bukan ciri dia. Okay? Autism adalah masalah social communication, social interaction, imajinasi yang berhad, yang suka ada benda yang dia taksub ataupun dia suka buat benda yang ulang-ulang. Hyperactive tu adalah hyperactive, sama ada attention deficit hyperactive disorder ataupun hyperactive saja. Tadi kalau anak kita ada dua-dua, maksudnya dia comorbidity lah. Macam Muhammad masa dia kecil dulu dia hyperactive, of course dia autism, dia ada hyperactive, dia ada sensory issue, sampai sekarang pun dia ada. Muhammad dia ada intellectual disability, IQ dia di bawah 70. Apa lagi? 4 tu Muhammad. Macam Abdullah dia autism, hyper kurang, tak adalah. Sensory tak ada. Dia punya IQ dia slightly below than the friends. Okay. Tapi lain kali thank you Cikgu Sasira. Okay. Kalau kata nak saya membebel lagi minggu depan, nak terangkan tentang autism, boleh. Hari ni kita bercakap tentang stres ya. Satu lagi anxiety. Anxiety ni kan sangat tinggi dalam kalangan anak-anak. Saya pun kadang-kadang kan baca, tapi kadang-kadang kan bila kita lalui kan barulah kita faham. Hujung tahun 2016, hujung tahun, mak-mak kadang-kadang dia nak bagi hadiah dekat besar, nak bagi hadiah dekat cikgu, nak bagi hadiah dekat besar. So one mother dia nak bagi present kepada saya. Dia kata dekat cikgu boleh tak suruh anak saya bagi hadiah dekat Dr. Hasnah dan ambil gambar anak Dr. Hasnah dengan hadiah. Gambarnya dia nak simpan gambar tu sebagai yang pasal tidur tu. Sekejap saya tulis ya. Ada mak tanya tentang tidur. Okey, jadi mungkin mak tu nak simpanlah gambar anak dia dengan gusar sebagai kenang-kenangan. So cikgu bawa. Jadi saya berdiri di belakang anak, saya peluk lah. Saya peluk, satu tangan di bawah, satu tangan dekat dada dia. Dan dia pegang hadiah, senyumlah nak ambil gambar. Bila saya letak tangan atas dada dia masa kita posing tu, ya Allah Tuhanku, jantung dia gerubuk. Rupanya dia anxiety, berdebar-debar sebab nak masuk pejabat guru besar, nak ambil gambar dengan guru besar. Ni cikgu bawa aku pergi pejabat guru besar ni nak kena marah. Kenapa ke? Tak tahulah cikgu dah cakap kat dia ke nak ambil gambar. Bila saya letak tangan dia dekat dada gerubuk, saya kena, sayang, it's okay, kita ambil gambar ya. Kita ambil gambar, kena senyum, kena cakap lama-lama dengan dia. Rupanya nak masuk pejabat guru besar apa gerubuk jantung dia. Itu anxiety dia kan. Jadi Waalaikumsalam Nain. Jadi kan anxiety dalam kalangan anak-anak ni kita jangan ambil ringan ya. Bila kita bercakap tentang tingkah laku negatif anak-anak, bukan saja anak autism, semua anak-anak dia ada tingkah laku yang externalization. Externalization tu maksudnya dia pecahkan itu, dia gigit orang apa semua. Itu adalah tingkah laku negatif yang kita boleh nampak dengan externalization. Dan dia ada tingkah laku yang internalizing. Internalizing tu maksudnya dalaman. Anxiety, kanak-kanak pun lalui depression, dia rasa takut, dia rasa benda yang should be okay tapi dia takut.
Contohnya nak pergi ke doktor gigi dengan lampu-lampu tu, sebab tu kita buat social story. Untuk anak-anak yang ada anxiety, mak bapak seelok-eloknya buat social story, bacakan cerita. Contohnya anxiety tentang tak boleh keluar rumah. Macam anak saya Hanin, dia cakap dekat Abdullah, we cannot go outside because there is zombie virus. Zombie, we cannot see, but it's around. And if we kena, we jadi zombie. Dia cerita macam tu. And it seems to work. It seems to work sebab bila Muhammad dah macam unsettled, saya nak bawa drive, saya tak, Abdullah nak ikut tak? No Umi, I don't want to go. There's zombie virus outside, very dangerous. So anak-anak yang ada autism ni, sama ada dia verbal tak verbal pun, yang sebenarnya bila kita cakap, dia ada input dia. So jadi jangan ingat, satu, anak aku autism tak payah nak simbangan dia. Nombor dua, anak aku autism dan tak boleh bercakap. So apa guna bercakap dengan dia? Jadi yang pasal masalah tidur tu kan, kena check anak-anak tidur siang banyak tak? Kalau kata anak tak boleh tidur malam, cuba kurangkan dia tidur siang. Ada satu petua yang diorang kata beli Epsom salt, EPSOM. Epsom salt, garam Epsom tu boleh beli dekat farmasi. Ambil dalam sebelum maghrib je tu, ambil baldi, taruh air suam-suam, taruh Epsom salt dan anak berendam. Dia orang kata Epsom salt tu boleh tolong redakan anak punya relax them ni. Macam Muhammad, kalau dia tak boleh tidur, sebab Muhammad dia 26, badan dia besar, rumah kami jarang buka lampu Kalimantan. Selalunya lepas makan saja kami akan tutup lampu Kalimantan yang atas tu, kami akan buka lampu bedside kecil. Lampu tu pun suram-suram, letak dekat corner, dan cahaya cahaya bilik tu kan dah suram. Sebab kami dapati bila bilik tak terang sangat, Muhammad akan mula calm down macam tu. Muhammad kalau terang-terang kan, dia akan dia macam stres. Cuba try ni. Kalau yang anak yang tak nak tidur tu. Kita dah lepas. Kadang-kadang kami solat Aisyah dan solat tarawih pun kami lampu yang kecil. Solat Isya kami akan solat dengan Muhammad, tapi dah habis solat Isya, Muhammad boleh duduk tengok TV, Abdullah solat tarawih, dan kita pasang lampu kecil. In our apartment ni kan, living room, dining room dengan dapur yang kecil ni kan, kami pasang lampu kecil je, dan we find that this dim light kan menolongkan Muhammad bertenang. Dan satu lagi yang saya buat, yang saya kongsi beberapa hari lalu, buka lemek, suruh Muhammad baring, dan pelan-pelan saya tekan badan saya, bukan dengan tumit kaki ya, dengan bahagian sini kaki, tekan, bagi deep pressure. Sebab kalau kita pegang badan anak kita kan kuras macam ni, macam stres kan, macam kita lah kan, kalau kita stres kita pergi massage 1 jam kan, otot-otot lembut. Anak-anak kita pun, Muhammad dia otot-otot dia jadi lembut bila dia bersenam, tapi sekarang kan tak boleh senam kan, jadi saya tekan tu kan. Jangan tekan pakai lutut dia, tekan tu, just pressure, dan muka dia sedap dan dia akan tidur. Okay, right, itu antara tip kita untuk tidur. Saya rasa saya nak ada 2 perkara lagi saya nak share. Satu adalah tentang suami tu kan, tentang suami dalam rumah tangga ni. Nombor 1, communication lah. Communication, jangan beletih. Kalau katalah kita dah kahwin 7-8 tahun, kita tak pernah establish couple time, kita duduk cakap dengan suami, cakap ni. Kalau kita tak pernah establishkan. Tak payah lama. Kalau kata kita tak pernah couple time duduk bersembang lagu tu dengan suami, tiba-tiba nak buat curah perasaan 2 jam, istiqamah. Jadi duduk cakap, mulalah 10 minit, hari ni cakap 10 minit kan. Hari ni nak masak apa, Azhar ada homework, ni ada apa, masa time saya tu boleh tak? First, try to improve communication.
improve communication. And then number 2, kalau kata suami asyik duduk sampai pukul 2-3 pagi layan Netflix ke, layan movie ke, cakap kat dia, boleh tak kalau you layan movie sampai pukul 3-4, boleh tak you layan sampai pukul 2 saja? Sebab bila you layan sampai pukul 3-4, the next day you tidur. I need help in the morning. Cakap elok. And then bila dia dah establish, dia tidur pukul 1 ke 2, cakap boleh tak you tidur pukul 12? Kena macam tu. Cakap kita nak kena masak, nak kena apa, boleh tak bahagi-bahagi? Saya work from home. Kadang-kadang kan kita tak pernah ada that couple time, kita kena establish. Mula dengan cakap dulu. Elakkan membebel-bebel. Kadang-kadang kan kita sebagai ibu ni kan, nak bagi anak-anak dan suami lebih behave, salah satu tipnya adalah kurangkan bercakap. Sebab bila kita duk bembel, dia jadi macam white noise. Dia macam white noise, they don't do anything. Kalau kata dah bercakap pun suami tak berubah, buat satu kertas. Tulis nama anda, tulis nama suami. You masak, you apa, katalah you ada 7-8 kerja. Suami bagi kat dia kat 2 je. You know, go to. Right. Jadi saya akan berhenti di sini. Saya akan bagi 5 minit ke kalau ada nak tanya ke atau nak bagi cadangan. Parents nak buat sesi sembang santai ni lagi ke? Kalau nak buat sesi sembang santai ni, nak sesi sembang santai dengan Dr. Hasna ke ataupun nak orang lain ke? InsyaAllah kita akan cuba dengan Dr. Kartini. Yes, no? Nak buat lagi ke? Tak buat lagi ke? Kalau ataupun nak saya sembang tentang behavior lagi ke? Okay? Okay, Teacher Asha nak topik apa? Nak topik apa? Nak topik behavior ke? Dan nak apa, nak buat hari Jumaat ke? Kita nak buat hari Jumaat ke? Jumaat dalam 10.30 ke? Okey, saya akan berhenti di sini. Saya akan berhenti di sini, tapi masih boleh tulis di situ nak topik apa, nak topik fokus kepada behavior ke, nak topik apa tu, nak topik apa. Nanti tulis ya, nak topik apa. Tips untuk speech therapy. Untuk speech therapy kan, Puan Suazlan, Puan ke Encik, saya bagi tips Puan ajar girls tentang kemahiran minta. Puan ajar dah tengok dah ke video di Facebook Genius Kurnia? Okey, jadi sebelum saya akhiri, saya nak bagi tahu bahawa kalau puan-puan, tuan-tuan rasa nak cari ilmu lagi mengenai autism, ada beberapa sumber. Satunya, sila rajin layari Facebook Genius Kurnia ataupun IG Genius Kurnia. Kemudian kita ada website. Website kita adalah www.iautism.my www.iautism.my. Dekat situ ada banyak apa tu, Waalaikumsalam Hajar Salmah, banyak apa tu video dan sebagainya yang tuan-tuan dan puan-puan boleh tips untuk anak autism buat homework. Okey, kita Puan Emilia mungkin kita fokus macam mana nak start anak belajar ya. Okey, apa tu, Facebook Genius Kurnia, Instagram Genius Kurnia, lagi kita punya website www.iautism.my dan YouTube Genius Kurnia. YouTube Genius Kurnia ada banyak video-video dan boleh tak saya nak kongsi, saya tak minta kebenaran tapi saya rasa tak marah kot. Ada beberapa orang ibu bapa yang saya tengok Facebook dia dan dia berkongsi apa yang dia buat dengan sangat elok sekali. Boleh check, boleh pergi scoding dekat dia punya Facebook. Salah seorang yang saya tengok dia buat home intervention untuk anak dia yang 7 tahun.
banyak benda-benda yang positif yang dia buat, iaitu Facebook Puan Azlinda Muhammad. Ya, Puan Siti Anawiyah. Thank you very much ya. Jadi Puan Azlinda Muhammad, Azlinda Muhammad, kalau tak salah saya Mohamad. Dia tiap-tiap hari dia tunjuk apa dia buat dengan anak dia. Dia pun ada 2 anak autism, anak besar dia buat aktiviti apa, anak kecil dia buat aktiviti apa. Dan yang sebenarnya Puan Azlinda ni, dia punya home intervention dia lagi mantap daripada apa yang saya buat dengan anak saya. Satu lagi Facebook yang bagus, yang mak bapak boleh stalk adalah Facebook Dr. Ita Jusnita. Dan kalau tak salah saya hari ni ke semalam ke hari jadi dia. Selamat hari jadi ya Dr. Ita Jusnita. Dan di situ dia anak Dr. Ita ni dia hyper juga, dan dia dan suami almost every day bawa anak pergi jogging and very good. Okay, Jumaat pun boleh doktor ya, kita buat Jumaat 10.30 ya. Behavior pun boleh menguruskan anak. Saya akan cuba make it more ni ya. Right, jadi di manakah kita? Dan seorang lagi, kalau kata anak yang lebih high functioning, Facebook yang boleh kita stalk adalah Facebook Ahmad Fairuz, Fairuz, Ahmad Seth, Seth, Ahmad Fairuz Ahmad Seth. Dan Encik Ahmad Fairuz ni, dia part time dia mengajar anak-anak autism main tenis. Dan cuba tengok dia punya Facebook 6 April kalau tak salah, dia tunjuk apa dia aktiviti-aktiviti yang dia buat dengan anak dia, yang lompat-lompat lah, ikut line dan sebagainya. Dan saya rasa kalau tengok Encik Ahmad Fairuz Ahmad Seth punya Facebook 6 hari bulan tu, dapat banyak idea, boleh ajar anak melompat, anak lari dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan perempuan, saya akan akhiri. Sebelum saya akhiri, saya nak beri peringatan bukan untuk tuan-tuan dan perempuan. Kadang-kadang saya pun terlalu sibuk kerja dekat laptop kan. Dengan anak-anak ada beberapa kewajipan yang kita perlu lunaskan. Nombor 1 kewajipannya adalah kita kena peluk anak. Nombor 2, kita kena cium anak. Peluk anak sekurang-kurangnya 1 hari 1 kali. Buat checklist ya. Dan yang ketiga, kita kena bercakap dengan anak. Cuba kita stop, kita bercakap tak anak? Kadang-kadang kita rasa kita bercakap, tapi sebenarnya Amar, ambil baju. Amar, duduk sikit. Kita bagi arahan, kita tak berbual dengan dia. Cuba berbual 10 minit macam tu kan. Dan yang keempat adalah kita perlu buat aktiviti dengan anak. Kalau kata dah tak boleh buat apa sangat, mesti makan bersama-sama. Makan bersama-sama tu adalah wajib. And then if you can play games, macam saya dengan si Abdullah, banyak apa saya buat adalah gusti-gusti dengan dia. Sebab saya pun malas kan main geletek-geletek. Dia suka sangat main peluk-peluk, main apa. Jadi 4 perkara ni adalah kewajipan, wajibun yang kita kena buat dengan anak-anak. Saya ulang, peluk, cium. Cium ni kan yang paling senang sekali. Lepas solat, anak salam terus cium. Pandainya solat, pandainya solat, baiknya Nak Umi. Puji-puji. Bagi dia dengar benda-benda yang buat, yang baik. Okey, peluk anak, cium anak, puji anak, berbual dengan anak sekurang-kurangnya 10 minit, 5 minit. Dan satu lagi adalah buat aktiviti dengan anak. Pasang video Old MacDonald ke, menari ke dengan anak. Kalau anak besar, mungkin kita boleh buat Zumba ke something yang more adult. Okay, kawan-kawan semua, thank you very much. Saya ni kalau membebel sampai time buka puasa pun saya boleh membebel. InsyaAllah saya akan cuba, kita jumpa Jumaat depan pukul 10.30. Sama ada tajuknya adalah behavior modification, positive behavior support, ataupun macam mana nak ajak anak semasa PKP ni. Okay, thank you very much. Thank you for joining me. Harap dalam bebel-bebel tu adalah yang dapat ambil pakai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Maaf kalau ada yang terkasar terkurang. Assalamualaikum.